Dan di sebelah kepala Encik Adam ni ada satu susuk kepala yang berwajah sangat hodoh. Dia bangun, dia terus tengok ke arah pintu. Dia tunjuk ke arah pintu dan dia cakap dekat Cik Azran yang, "Ayah, ayah, ada nenek." Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, apa khabar korang semua? Aku harap korang semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pertama sekali, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku. Yang mana korang yang baru saja sampai ke channel ni pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, ada 3 kisah seram yang dikirimkan kepada aku yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. So, tanpa membuang masa lagi, jom aku story. Okey, untuk kisah seram kita yang pertama ni dialami oleh pengirim kita yang aku sendiri gelarkan dia sebagai Encik Adam. Di mana Encik Adam ni ada letak nama sebenar dia di dalam email, cuma dia minta aku untuk tidak menggunakan nama sebenar ataupun mendedahkan nama sebenar dia sebab kisah ini melibatkan aib dia dan juga aib bekas isteri dia. So untuk menghormati permintaan pengirim kita ni, aku gunakan nama Adam lah. So, Encik Adam ni baru saja berpisah dengan isteri dia disebabkan ataupun berpunca daripada masalah orang yang ketiga. So, Encik Adam ni juga tu dalam email yang dia mengaku yang ini semua berpunca daripada dia. So, maknanya mungkin dia lah yang ada affair dengan orang lain. So, selepas saja isteri dia mendapat tahu, isteri Encik Adam ni minta untuk Encik Adam ni lepaskan dia ataupun ceraikan dia lah sebab dia tak boleh terima benda tu. Dan Encik Adam ni pun cakap waktu tu dia tak ada pun rasa macam nak selamatkan rumah tangga dia ke ataupun nak perbaiki hubungan dia dengan isteri ke, tak ada. Dia just ceraikan macam tu je sebabkan dia nakkan dekat perempuan ni ataupun dekat girlfriend baru dia ni lah. So tapi sebelum dia berpisah tu, isteri dia ada cakap, lepas ni selepas diorang buat haluan masing-masing, si Encik Adam ni boleh kawan dengan siapa pun yang dia nak berkawan, kalau dia boleh. Dia cakap macam tu lah. So pada mulanya Encik Adam ni macam tak ambil pot lah, macam lantak kau lah, macam tu lah kan. So diorang pun berpisah dan Encik Adam ni teruskan berkawan dengan girlfriend baru dia ni lah. Selang beberapa waktu, girlfriend baru Encik Adam ni pula yang minta putus lah ataupun nak putuskan hubungan dengan Encik Adam ni. So Encik Adam ni pun tanyalah girlfriend baru dia tu, kenapa buat macam tu? Dia dah lah baru bercerai dengan isteri dia kan, maknanya dia ceraikan isteri dia untuk perempuan ni, tapi perempuan ni pula minta putus dengan dia. Dan girlfriend baru dia ni cakap dia terkena sakit misteri, di mana dia selalu terkena gangguan dan juga bermimpi yang bukan-bukan tentang Encik Adam ni. So dia ambil keputusan untuk tidak berkawan lagi dengan Encik Adam lah. Dan selepas daripada girlfriend baru dia ni, Cik Adam ni ada berkawan dengan 2 orang perempuan lagi. Dan kedua-duanya tidak kekal lama lah ataupun tak bertahan lama. Dan untuk girlfriend yang pertama ni aku gelar dia sebagai Siti lah. Di mana pada mulanya Cik Adam ni berkawan dengan Siti ni okey je. Cuma selang beberapa waktu, Siti ni mula mendapat mimpi-mimpi di mana ada perempuan yang datang ke dalam mimpi dia. Perempuan tu berwajah sangat hodoh dan memberi amaran kepada Siti ni untuk tidak berkawan dengan Cik Adam ni jika tidak mahu diapa-apakan. Dan Siti ni juga terasa ada gangguan-gangguan di rumah dia, seperti ada macam kelibat orang perempuan berjalan dalam rumah dan dia berasa seperti dia tidak berseorangan di rumah. So Siti ni ambil keputusan untuk putuskan hubungan dia dengan Encik Adam ni. Dan selepas daripada tu, Encik Adam ni juga dia ada berkawan dengan seorang lagi perempuan yang di mana aku gelar dia sebagai Nurul. So waktu dia berkawan dengan Nurul ni boleh kita katakan jenis yang kuat agama sikit lah.
Jadi waktu dia berkawan dengan Cik Adam ni, dia ada dapat mimpi-mimpi yang bukan-bukan, mimpi yang sama macam mana yang Siti ni kena, di mana dia ada mimpi perempuan datang dalam mimpi dia, and then ada gangguan-gangguan di rumah. Tapi perempuan ni boleh kita katakan kuat lah, dia boleh macam endah tak endah aja perkara tu. Cumalah sampai ke satu hari, waktu tu Encik Adam ni dia dah set tarikh lah untuk keluar dating ataupun keluar dengan si Nurul ni. Jadi bila diorang dah set semua, pada malam tu si Nurul ni tunggulah Encik Adam di hadapan rumah dia, di mana pada waktu tu Cik Adam pun dah nak sampai. And then bila sampai je betul-betul dekat dengan rumah si Nurul ni nampak je Cik Adam, dia terus lari masuk ke dalam rumah. Dan Encik Adam ni macam heran, lah kata nak keluar, oh mungkin ada barang tertinggal kot, dia cakap macam tu kan. So dia pun tunggulah dalam kereta. Dia tunggu, kenapa Nurul ni macam tak keluar-keluar kan. And then dia pun telefon si Nurul tu. Dia kata, kenapa tak keluar-keluar ni, jadi tak nak keluar ni, dia kata macam tu. So si Nurul ni pula, dia cakap yang jangan jumpa dia lagi, jangan kacau dia lagi, hubungan kita sampai di sini je. Dia cakap macam tu. So Encik Adam ni lagi bertambah heran, apa salah dia? Dia dah baru datang nak jumpa perempuan tu, atau nak jumpa si Nurul ni untuk bawa keluar. Bukannya Encik Adam ni tak datang. Encik Adam ni dah sampai depan rumah dia, tapi si Nurul ni masuk ke dalam rumah dan putuskan hubungan dia macam tu je. Jadi Encik Adam ni pun teruslah bergerak balik ke rumah. And then keesokan harinya ataupun selepas daripada kejadian tu, dia pun berjumpa semula dengan Nurul tu di luar waktu siang lah, maknanya mungkin waktu makan tengah hari macam tu. Dia pun berjumpa dengan Nurul ni, dia pun cakap, apa sebenarnya ni, kenapa buat dia macam tu, ataupun kenapa buat Cik Adam ni macam tu kan. Then Nurul ni pun cakap yang sebenarnya daripada mula dia berkawan dengan Cik Adam ni, dia sebenarnya dapat banyak gangguan dekat rumah dia. Ada bunyi pelik-pelik, ada nampak macam kelibat perempuan berlega-lega dalam rumah. Lepas tu ada gangguan di dalam mimpi dia pun ada gangguan, di mana ada perempuan yang datang bagi amaran kan dekat dia. Pada mulanya dia endahkan, tapi pada hari Cik Adam datang tu, sebenarnya waktu Cik Adam dah nak sampai di depan rumah dia, dia perhatikan di dalam kereta waktu tu, Encik Adam punya badan ni macam dipeluk oleh sesuatu daripada arah belakang. Maknanya benda tu duduk di tempat duduk belakang, dan di sebelah kepala Encik Adam ni ada satu susuk kepala yang berwajah sangat hodoh sedang memerhati ke arah Nurul ni. Dan wajah dia betul-betul dekat dengan sebelah Encik Adam ni. That's why kenapa Nurul ni terus lari masuk ke dalam. Dan dia merasakan yang mungkin Cik Adam ni ada sesuatu yang tak kena lah, mungkin ada belaan ke apa macam tu lah. And then selang daripada tu, Encik Adam ni pun terasa sakit-sakit di bahagian bahu dia, sakit di bahagian pinggang dia, di bahagian badan dia banyak sendi-sendi dia sakit. Jadi dia pun berbual dengan sahabat dia yang bekerja satu tempat dengan dia. And then kawan dia ni pun kata, aku rasa better engkau pergi berubat lah, aku rasa ada sesuatu dekat kau ni. Dia cakap macam tu kan, sebab dia pun baru berpisah dengan isteri dia apa semua. So dia pun pergi berubat, pergi ke tempat Darusshifa macam tu. So orang yang ubat dia ni memang cakap yang sebenarnya di bahagian pinggang dia ada sesuatu yang sedang duduk, ataupun senang cerita ada sesuatu yang peluk lah dekat pinggang dia ni. So benda tu memang dihantar oleh seseorang yang Encik Adam ni kenal dan rapat dengan Encik Adam ni. So Encik Adam ni tak pasti yang siapa yang hantar, adakah bekas isteri dia ataupun ada di antara kawan-kawan dia ke yang tak puas hati dengan dia, dia pun tak tahu. Tapi siapa saja perempuan yang berkawan dengan Encik Adam selepas itu akan diganggu oleh makhluk yang berada di pinggang Encik Adam ni. Sampailah perempuan tu tak ada lagi hubungan dengan Encik Adam. Dan Encik Adam kata dia ambil masa lama juga, berbulan-bulan untuk buang benda tu daripada pinggang dia. So selepas daripada tu, gangguan tu pun dah tak ada lagi. Dan sampai sekarang Encik Adam kata dia pun masih belum kahwin barulah ataupun rumah tangga lagi. So itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Encik Adam ni, di mana ada sesuatu yang berdamping dengan dia, yang mengganggu setiap wanita yang berkawan dengan dia. Okey,
Untuk kisah seram kita yang kedua ni pula berlakunya pada tahun 2016, di mana pada waktu tu pengirim kita ni yang bernama Encik Razlan, dia ni sebenarnya baru saja balik bersama rakan-rakan dia daripada bermain sukan badminton. Waktu tu malam lah, jadi jam menunjukkan pukul 11 lebih malam. Dia balik and then dia pun ambil keputusan dengan kawan-kawan dia untuk singgah ke satu kedai makan dekat dengan pantai. Encik Razlan ni pula dia tinggal di area Marang, Terengganu. So dia cakap dia ada singgah di satu kedai dekat dengan tepi pantai, and then dia pun duduk order air apa semua kan. And then tiba-tiba Encik Razlan ni rasa macam perut dia tak sedap, macam tak selesa lah. Jadi dia perlu untuk pergi ke tandas. Dia pun tanya dengan owner kedai tu yang dia nak tumpang tandas. Cuma tandas di kedai minum tu ataupun di kedai makan tu sedang dibaik pulih ataupun rosak lah. Jadi dia terpaksa untuk cari tandas di tempat lain. Jadi berdekatan dengan kawasan kedai makan ni ada satu kawasan shop lot kedai, di mana dekat situ ada cyber cafe, ada 7-Eleven, ada kedai mamak dekat situ. Jadi dia kata, oh biasanya kedai mamak mesti ada tandas. Jadi dia kata dia ambil keputusan untuk lintas jalan lah, untuk jalan lah jauh sikit untuk pergi ke arah tandas tu. And then dia pun pergi. Selesai saja dia pun keluar, berdiri di hadapan kedai mamak tu. Dia kata dia pun hidupkan rokok dia, sebab dia kena berhenti. Kalau dia sambil berjalan, api di lighter dia tu ataupun api dia tu akan padam lah. Jadi dia kata dia berhenti sekejap, dia bakar rokok dia. Dan dia pun perasan daripada anak mata dia terperasan ada seorang makcik yang sedang bawa barang-barang berniaga. Baru balik daripada berniaga lah, di mana dalam beg dia tu ada keropok ikan, ada kerepek, ada gula-gula, macam tu lah. Jadi makcik ni sedang berjalan, and then selang beberapa waktu makcik ni terjatuh. Mungkin dia terlanggar batu ke macam tu lah. Jadi Encik Razlan ni terus bergegas lari untuk membantu makcik ni. Dia pun pergi dan dia angkat barang-barang makcik tu semua. And then dia pun tanya kepada makcik tu, makcik ni nak pergi ke mana, dia kata kan. Dah malam-malam ni dengan barang banyak lagi, anak makcik mana, dia kata macam tu. So makcik dia kata, minta maaf nak ya, anak makcik ada dekat rumah, dia kata macam tu. So Encik Razlan ni pun tanya, rumah makcik dekat mana. And then dia kata sebenarnya dia tidur dekat kawasan shop lot kedai ni, dia kata macam tu. So Encik Razlan ni pelik lah, kenapa makcik tidur dekat kawasan ni? Tak ada rumah ke? Rumah anak makcik kat mana? Sebenarnya anak makcik baru je buang makcik, macam tinggalkanlah, halau mak dia keluar daripada rumah. So waktu tu Encik Razlan ni rasa macam marah lah kan, rasa macam naik angin lah. Anak jenis apa ni halau mak keluar daripada rumah ni? Dia cakap macam tu kan. Jom makcik, saya hantar makcik balik ke rumah anak makcik tu, biar dia sendiri cakap dengan anak makcik tu lah. So makcik ni pun kata, tak apa, makcik tidur kat sini je, dah berapa hari dah makcik tidur dekat kawasan kedai ni, okey je, tak ada orang marah pun, dia cakap macam tu kan. So Encik Razlan ni kata, tak boleh lah macam tu makcik. Makcik kalau macam tu, kalau makcik betul-betul tak nak balik, tak apa, makcik ikut saya balik dulu. Besok pagi-pagi saya akan hantar makcik pergi ke rumah anak makcik tu, biar saya sendiri cakap dengan anak makcik tu. So makcik ni kata dia tak nak menyusahkan si Razlan ni. Tapi Cik Razlan ni berkeras juga, macam, jom makcik, tak apa, boleh, ikut saya balik, dia cakap macam tu. So makcik ni pun cakap, betul anak tak kisah, dia kata betul. Tak, saya tak kisah. Waktu dia tengah bercakap dengan makcik ni, ada seseorang tepuk bahu dia, macam panggil lah, oi Lan, dia cakap macam tu. So si Razlan ni pandang, rupanya salah seorang daripada kawan-kawan dia yang minum tadi tu datang ke kawasan kedai tu. Sebenarnya dia nak beli rokok dekat area kedai mamak tu. Jadi dia ternampak lah si Razlan ni. So dia pun pergilah, dia tegur, Lan, kau buat apa kat sini? Dia cakap macam tu. Ni aku tengah cakap dengan makcik. Makcik tu dah tak ada. Makcik yang dia tengah berbual tadi tu tak ada. So dia pun cakap dengan kawan dia, tadi aku tengah bercakap dengan seorang makcik ni, dia cakap macam tu. So kawan dia ni pun cakap, yang makcik mana? Daripada tadi kau berdiri seorang-seorang ni, kau bercakap dengan siapa? Dia cakap macam tu. So Razlan kata, demi Allah, aku memang nampak ada makcik kat sini tadi. Aku tolong makcik tu jatuh. Dia cakap macam tu kan. So kawan Razlan ni pun cakap, kau ni, ya betul, mana makcik tu, dia kata. So si Razlan ni pun cakap yang, tak mungkin makcik tu lari, sebab makcik tu bawa barang. Jadi sepatutnya kalau dia berlari pun dia orang ni nampak. Tapi sekarang ni si Razlan ni seorang je yang nampak, and then tiba-tiba hilang.
Dan dia pun ikut kawan dia untuk pergi beli rokok dekat area kedai situ. And then dia pun pergi baliklah ke kedai minum tu. Jadi selepas saja kejadian tu, macam kita tahulah, memang Encik Razlan ni tak boleh senang duduk lah. Dia dah duduk tu, dia dah terfikir-fikir dalam masa yang sama, badan dia dah mula dedar dah. Apa yang aku nampak ni, kan. Waktu tu jam pun dah pukul 12 macam tu. Sebab tadi dia balik pun dah pukul 11 lebih. So dia pun cakap dengan kawan-kawan dia, dah lah, aku kena balik lah, aku tak sedap badan lah. Dia cakap macam tu kan. So kawan-kawan dia ni pun macam nganjing lah. Apa ni, baru duduk sekejap dah nak balik kan. Lepak lah dulu, minum dulu. Dia cakap macam tu. Air pun tak habis lagi. So Encik Razlan cakap, tak apa, aku memang betul-betul tak sedap badan lah, macam tu. And then kawan dia yang tadi tepuk bahu Encik Razlan ni, dia pun cakap, itulah kau, aku dah cakap dah, main kita ni jarang pukul. Jarang pukul tu maknanya jarang main lah badminton kan. Kita ni jarang pukul. Jadi kau sekali-sekali main berasak, bukan main. Kan dah sakit badan. Dah, jomlah aku hantar kau balik. Sebenarnya kawan Cik Razlan ni dia faham lah yang Cik Razlan ni baru lepas kena ganggu tadi. Confirm lah kan, dia dah jadi macam tak best lah. Jadi dia pun macam offer Encik Razlan ni untuk follow lah Encik Razlan ni. Motor Encik Razlan di depan, motor kawan dia tu di belakang. Sampai saja di hadapan rumah Encik Razlan ni, kawan dia ni pun cakap, Lan, kau sebelum masuk cuci kaki dulu Lan. Dia kata, baca doa apa yang patut. Kau ni macam-macam lah Lan. Dia cakap macam tu. So Razlan ni berkata, okey. Terima kasih teman aku. Dia kata, okey. So kawan Cik Razlan ni pun terus bergegas balik lah. Cik Razlan ni bagi tahu di hadapan rumah dia memang tak ada pun pipe ke ataupun bilik air ke, semua tak ada untuk dicuci kaki. Jadi nak tak nak, dia memang kena masuk rumah juga untuk cuci kaki di dalam bilik air dalam rumah dia. Jadi dia pun ambil keputusan untuk masuk rumah terus, and then terus pergi ke bilik air untuk cuci kaki lah, basuh muka semua. And then dia terus masuk ke dalam bilik untuk mandilah. Di dalam bilik dia ada bilik air. Jadi dia kata dia akan mandi dekat dalam bilik air bilik dia tu. And then di dalam bilik dia waktu tu ada isteri dia, anak dia yang berusia 5 tahun dengan anak dia yang kecil, baby, anak dia yang nombor 2 lah. Jadi waktu Encik Razlan buka je pintu, anak dia yang nombor 2 ni menangis terus. Macam tak tahu ketakutan ke, macam kesakitan ke. Cik Razlan ni cakap memang melalak lah, menangis. Cik Razlan ni terus masuk ke bilik air, and then dia terus mandi. Dan selepas tu dia pun, lepas daripada mandi tu apa semua, dia kata dia tengok anak dia still lagi menangis. Dia pujuk pun anak dia tak nak, isteri dia pujuk pun anak dia tak nak. So Cik Razlan dia kata, kenapa agaknya ni anak dia ni, sakit perut ke apa ke, angin ke kan. And then isteri dia kata, tak tahulah bang, tadi okey je, abang balik tadi tu dia menangis. Cakap macam tu. Cik Razlan ni dah mula tak sedap hati. So selang beberapa waktu, Tuhan tu nak tunjuk yang anak dia yang berusia 5 tahun ni bangun daripada tidur dia. And then dia bangun, dia terus tengok ke arah pintu. Dia tunjuk ke arah pintu dan dia cakap dekat Cik Razlan yang, Ayah, ada nenek. Dia cakap macam tu. Waktu tu Encik Razlan kata bulu roma dia naik. Isteri dia terus peluk anak dia yang 5 tahun tu, sebab isteri dia punya bulu roma naik tau. Yelah, anak dia tunjuk dekat pintu, lepas tu anak dia kata, Ayah, ada nenek. Dia cakap macam tu. And then isteri dia pun cakap, abang bawa balik apa ni bang? Dia cakap macam tu kan. So Encik Razlan ni terus ambil air wuduk, diazan di bilik dia, azan di ruang tamu, di ruang dapur, semua dekat dengan kawasan rumah dia, semua dia azan. And then dipendekkan cerita, Cik Razlan kata memang banyak gangguan di rumah dia, sampaikan isteri dia terpaksa balik ke rumah mak dia ataupun mak mentua Encik Razlan ni lah, bawa anak-anak sekali, sebab anak dia tak berhenti menangis. And then Cik Razlan ni kata memang dekat rumah dia terasa macam ada wanita tua berjalan-jalan dalam rumah tu. Bila dia tengah tengok TV kan, anak mata dia perasan macam ada orang melintas, Jadi gangguan tu teruk lah. So Cik Razlan ni pun dia ambil keputusan untuk jumpa orang setempat ataupun orang kampung dia, tanya siapa yang pandai untuk ruqyah rumah lah. Jadi orang tu pun datang, and then makan masa hampir berbulan juga untuk keluarkan benda tu daripada rumah dia. Dan ustaz ni pun cakap yang kenapa benda ni tak nak keluar daripada rumah dia, sebab Encik Razlan sendiri yang ajak benda tu untuk balik ke rumah dia. Sebab dia cakap dengan makcik tu kan, Makcik ikut saya balik. Lepas tu makcik tu pun cakap balik semula kan, tak apa ke anak, tak kisah ke, tak apa makcik ikut saya balik. Dia cakap macam tu. Jadi rupanya makcik tu betul-betul, ataupun benda tu betul-betul ikut dia balik ke rumah. Dan ustaz tu pun cakap yang benda tu sebenarnya
tidak bertuan. Dia dibuang di kawasan pantai tu, and then berlega-lega di kawasan situ untuk cari tuan yang baru. Kebetulan pula dia nampak Encik Razlan waktu tu. Mungkin dia manipulasi pandangan Encik Razlan, nampak macam makcik jatuh apa semua kan, sampaikan Encik Razlan boleh cakap, makcik ikut saya balik. Jadi disebabkan itulah Encik Razlan terus diganggu di rumah, sampailah dia dah buat rukiah di rumah apa semua, makan masa lah, tapi nak buang benda tu. And then sekarang pun dah tak ada lagi. Cik Razlan kata cuma pengalaman ni pada dia betul-betul memberi pelajaran lah kepada dia, di mana dia lepas tu pun tak adalah balik lewat kan, sebab dia pun ada anak kecil waktu tu. Jadi yalah, alangkan benda-benda lain yang tiba-tiba terjumpa kita, ikut kita balik pun anak kita boleh menangis. Ini kan pula benda yang bertuan sebelum ni, maknanya mungkinlah saka, mungkin hantu raya, kita pun tak tahu. So itulah pengalaman yang dikirimkan oleh Encik Razlan. Okey, untuk kisah seram kita yang terakhir ini dialami oleh pengirim kita yang bernama Encik Syahdan, di mana Encik Syahdan ni adalah seorang kontraktor dan kebanyakan projek-projek dia adalah pemasangan tower untuk telco. Maknanya yang tower yang tinggi-tinggi tu kan, untuk telco tu dia lah, orang-orang dia lah biasa yang pasang. Dia ni tinggal di satu kawasan di Kelang, Selangor, dan dia cakap memang tu kerja dia ni banyak di luar Selangor. Banyak ada, kalau ada projek kat Selangor dia buat kat Selangor lah. Tapi waktu kejadian ni, dia ni sebenarnya ada projek dekat satu kawasan di negeri Johor, iaitu Kota Tinggi. Dan kawasan dia tu dia kata dia dekat dengan College Vocational Kota Tinggi. So dia punya homestay apa semua pun dekat dengan area Kota Tinggi itulah. Cuma nak dijadikan cerita, pada suatu hari tu ada satu kawan dia telefon. Kawan tu adalah kawan lama dia lah, kawan dia waktu sekolah dulu. Dapat tahu yang dia ada di area Kota Tinggi. So dia pun telefon, dia kata, Mel lah datang rumah aku dulu kan, singgah lah rumah aku, dah lalang dah sampai Johor, dia cakap macam tu. So dia ni pun cakap, rumah aku kat mana? Rumah aku dekat area Kulai, dia kata, Taman Mesti Jaya, dia cakap macam tu. Oh okey, insyaAllah nanti kalau lepas kerja nanti aku singgah. So dia cakap macam tu lah. So selepas saja balik daripada kerja dalam pukul 6 lebih macam tu, dia pun mandi-mandi, and then masuklah waktu maghrib. Dia kata alamak, kalau dia nak gerak maghrib tak sempat solat lah kan. Jadi lepas dia maghrib, dia terus gerak pergi ke rumah kawan dia tu. Dan dia melalui satu jalan yang diberi nama Jalan Kulai Kota Tinggi. Kulai Kota Tinggi ke Kota Tinggi Kulai, macam tu lah dia tulis dalam email lah. Jadi dia kata jalan ni memang banyak kisah-kisah seram berlaku kat kawasan tu. Aku pun tak tahu sebab aku tak pernah melalui jalan ni. So kawan-kawan aku yang mana berada di Johor tu, yang mana tahu tentang cerita ataupun tahu tentang jalan ni, korang boleh tinggalkan di ruangan komen kat bawah. So dia kata waktu dia melalui jalan ni, kereta memang tak banyak, cuma dia ada mengekori sebuah lori yang bawa taklah begitu laju, taklah terlalu perlahan sangat. Cuma dia kata dia mengekori belakang lori tu. And then waktu dia tengah ikut belakang lori ni, dia terperasan yang di belakang lori ni macam ada kain tergantung dekat belakang lori ni. Cuma mula-mula sebab lampu kereta dia menghala ke tayar kan, jadi dia tak nampak sangat. Dia nampak macam ada kibar-kibar je kan. So dia cuma menganggap macam okey, benda ni ke banner ke kain ke, macam tu lah. So dia bawa kan. Makin lama dia kata dia perasan macam kain ni macam ada rambut, dia kata. So Encik Syahdan ni dia beranikan diri untuk high beam lah, maknanya lampu tinggi, supaya dia nak tengok apa benda tu sebenarnya kan. Jadi bila dia high beam je, betul-betul dia nampak depan dia sebenarnya ada satu susuk tubuh atau lembaga seakan-akan Pontianak bertinggi betul-betul di belakang lori tu. Maknanya lori dia ada tempat buka dia tu kan, buka tutup tu kan, ada duduk atas tu. Kalau kita fikir logik, orang pun tak berani duduk atas tu kalau lori berjalan. Tapi benda tu bertinggi dekat situ. Jadi lepas je Cik Syahdan ni nampak benda tu, dia pun perlahankan kenderaan dia untuk berada jauh sikit lah daripada lori tu. And then tiba-tiba benda tu terbang ke atas, hilang macam tu je lah. Cik Syahdan ni macam confirm lah, ini bukan orang kata apa, bukan benda yang main-main lah, bukan orang lah benda tu, mungkin makhluk halus lah. And then Cik Syahdan ni pun just ignore je. Tapi bila benda tu terbang ke atas, selang beberapa waktu terdengar macam ada sesuatu jatuh dekat atas atap kereta dia ni. Macam tang, macam ada benda
jatuh tau atas dia punya kereta. So Cik Syahdan ni bunyi apa tu, ke dia salah dengar macam tu kan. And then kereta dia terasa sangat-sangat berat, sampaikan Cik Syahdan kata dia tekan minyak pun still kereta dia tak boleh nak pergi juga. Dan lori tu makin lama makin jauh, tinggalkan dia seorang-seorang. And then Cik Syahdan ni tengah bawa kata, apa yang ada atas kereta aku ni? Dia kata kan, apa yang menumpang kereta dia ni? Dia dah mula takut sebab dia seorang time tu. Jadi dia kata dia bawa sampailah satu masa dia terperasan dekat cermin, tepi cermin dia ni ada kain yang berkibar-kibar. Dan kain tu confirm daripada atas kereta dia. Dan bila Cik Syahdan ni nampak, dia pun teruslah istighfar apa semua kan, azan dalam kereta dalam keadaan yang sangat takut lah. And then selang beberapa waktu, bila dia dah nak sampai ke Pekan Kulai tu, dia kata bila dia dah nak sampai ke kawasan Kulai tu, benda tu pun dah tak ada. And then dia pun sampai ke rumah kawan dia tu. Sebelum dia singgah kedai dulu. Dia singgah kedai, and then sampaikan dia datang ke rumah kawan tu lambat, nak dekat pukul 10. So kawan dia kata, kenapa lama sangat kau nak datang rumah aku, dah dekat pukul 10 lah, dia kata kan. And then Cik Syahdan pun cakap, aku sebenarnya itulah susah lah aku nak cerita dia tu kan. Habis macam mana ni? Dia kata, boleh tak? Jomlah kita lepak luar lah, si kawan Syahdan ni cakap. So dia pun lepak kedai apa semua. Bila dia cerita dengan kawan itu kata, jalan Kulai Kota Tinggi tu memang keras. Dan kenapa kau lalu situ Dan? Dia cakap, mana aku tahu, aku ikut Waze je. Dah Waze tunjuk jalan tu, aku ikut je lah, dia cakap kan. So kisah dia pun habis kat sini. Dan itulah gangguan yang dihadapi oleh Encik Syahdan ni, di mana dia nampak seperti ada sesuatu di lori depan kereta dia. Dan tiba-tiba bila dia high beam, dia perasan yang benda tu sebenarnya bukannya kain, benda tu adalah makhluk lain. Benda tu terbang and then singgah ataupun berpindah ke kereta dia, menyebabkan kereta dia terasa berat. Dan itulah dia nampak ada kain berkibar di tepi pintu dia tu. So itulah kisah pengalaman yang dikongsikan oleh Encik Syahdan. So guys, jadi aku rasa itu saja kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So pada pendapat korang macam mana? Dalam tiga kisah yang aku storykan kat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Yang mana korang pun yang ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, korang boleh kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana link Telegram dan juga alamat email aku ada tinggalkan di ruangan description di bawah. So guys, akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, korang boleh bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng, supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan update lepas ni. So guys, itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.